Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulakan syarahan saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua patik kemari. Bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua memahami, meneroka serta menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu cabaran IR 4.0 dalam kurikulum dan pentadsiran pendidikan Islam. Saudara-saudari, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di sini hari ini untuk membincangkan satu isu yang amat penting dalam dunia pendidikan Islam, iaitu cabaran yang dibawa oleh revolusi industri keempat atau IR 4.0 dalam kurikulum dan pentadsiran pendidikan Islam. Sebelum saya berbicara dengan lebih mendalam tentang tajuk kita pada hari ini, saya ingin menerangkan secara ringkas dan padat berkenaan industri revolusi 4.0 atau IR 4.0. Baik. Revolusi industri keempat atau yang lebih dikenali sebagai IR 4.0 adalah gelombang revolusi industri yang terbaru yang sedang mengubah cara kita bekerja, berinteraksi dan berinovasi. Ia merupakan satu set perkembangan teknologi digital yang pesat dan ia mempunyai kesan yang besar terhadap berbagai sektor dalam masyarakat dan ekonomi. IR 4.0 adalah istilah yang merangkumi pelbagai perkara termasuk kecerdasan buatan AI, Internet of Things, IoT, komputasi awan ataupun cloud safe dan teknologi digital yang lain. Salah satu ciri utama IR 4.0 ialah peningkatan dalam penggunaan komputer dan teknologi proses pembuatan dan perkhidmatan. Contoh-contoh nyata termasuk penggunaan robot dalam pengeluaran, aplikasi pintar dalam perkhidmatan kesihatan dan pengekalan data besar untuk membuat keputusan yang pintar. IR 4.0 ini juga mengubah cara kita bekerja dan hidup. Ia membawa kemudahan dalam banyak aspek seperti akses kepada maklumat yang lebih cepat dan mudah. Namun, ia juga membawa cabaran baru termasuk pengekangan privasi, ketidakpastian dalam pekerjaan dan ketidaksetaraan dalam akses kepada teknologi. Dalam konteks tajuk kita pada hari ini iaitu cabaran IR 4.0 dalam pendidikan Islam, IR 4.0 memerlukan penyesuaian dan pemikiran kreatif. Ia memerlukan integrasi teknologi dalam pembelajaran, penekanan kepada kemahiran moden yang diperlukan dalam pasaran kerja pada masa hadapan, dan pemahaman global yang lebih mendalam dalam nilai-nilai agama dalam dunia moden yang berhubung kait. Oleh itu, pendidikan Islam perlu bersedia untuk menghadapi cabaran dan peluang yang dibawa oleh era IR 4.0 agar dapat terus memberi manfaat kepada generasi masa hadapan. Selesai sudah penerangan saya secara ringkas berkenaan IR 4.0 atau Industri Revolusi 4.0. Sekarang, mari kita meneroka dengan lebih mendalam tajuk syarahan kita pada hari ini.
Baik, pendidikan Islam adalah asas kepada pembentukan insan yang baik, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Dalam era IR 4.0, teknologi dan inovasi telah merubah lanskap pendidikan secara mendalam. Cabaran-cabaran baru ini mengharuskan kita untuk menilai semula pendekatan Islam dalam menyediakan generasi muda pada hari ini untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan mencabar. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, dalam era IR 4.0 yang sedang dilalui oleh kita, terdapat pelbagai cabaran-cabaran industri revolusi 4.0 dalam kurikulum pendidikan Islam. Cabaran yang dihadapi dalam mengintegrasikan era industri 4.0 ke dalam kurikulum dan pentadsiran pendidikan Islam adalah sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijak. Terdapat beberapa isu utama yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, cabaran utama adalah pemerkasaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Penerapan teknologi yang sesuai dengan era industri revolusi 4.0 ini memerlukan guru yang terlatih dengan baik dan infrastruktur yang mencukupi. Guru-guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang berkala dalam menggunakan teknologi pendidikan. Sementara institusi pendidikan perlu melabur dalam peralatan dan sumber digital yang diperlukan untuk pembelajaran yang aktif. Sebagai contoh, pihak kerajaan KPM perlu mengadakan satu program intervensi ataupun kursus kepada guru-guru ini untuk menggunakan uh, menggunakan teknologi yang ada pada hari ini supaya dapat diterapkan dalam pendidikan, terutamanya dalam pengajaran pendidikan Islam, supaya pendidikan Islam ni tidak tertinggal dan tidak ditelan oleh teknologi pada hari ini. Yang kedua, pengintegrasian ilmu, sains dan teknologi dengan kurikulum pendidikan Islam adalah cabaran yang signifikan dalam usaha mencapai keseimbangan antara ajaran agama dan ilmu sains serta teknologi. Penting untuk merangka kurikulum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ilmu sains dan teknologi. Ini membolehkan pelajar memahami bagaimana mereka boleh menerapkan nilai-nilai murni dan nilai-nilai Islam dalam dunia moden yang penuh dengan teknologi. Perkara ini sangat penting supaya pelajar tidak melanggar garisan yang telah ditetapkan oleh syariah Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan semasa menggunakan teknologi moden ini. Yang ketiga, penekanan pada pembangunan kemahiran IR 4.0 merupakan cabaran. Pendidikan Islam perlu memberi penekanan pada kemahiran yang relevan dalam era IR 4.0 seperti kemahiran berfikir kritikal, kreatif dan komunikasi. Sebagai misalnya, dalam ujian dan pentadsiran pendidikan Islam perlu dibina soalan-soalan beraras kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi yang memerlukan kemahiran berfikir yang kritikal serta kompleks untuk dijawab. Soalan-soalannya juga perlu berkait dengan agama Islam dan isu semasa terkini berkaitan teknologi. Ia dapat merangsang pemikiran kognitif setiap pelajar supaya mengetahui apakah teknologi itu penting dalam Islam ataupun tidak. Oleh itu,
perlu dibangunkan oleh kerajaan modul-modul khusus yang dapat mengajar kemahiran-kemahiran ini dalam konteks Islam. Seperti kemahiran berfikir kritikal terhadap isu-isu agama dan teknologi, supaya murid-murid dan pelajar ini tidak menyalahgunakan teknologi kepada jalan yang keburukan, seperti berjudi online, melihat pornografi, mencuri ataupun menyebarkan berita-berita palsu serta melakukan scam atau penipuan dalam talian. Yang keempat, pentaksiran yang relevan dalam konteks IR 4.0 adalah penting. Mereka yang bertanggungjawab perlu mencipta kaedah pentaksiran yang memadai untuk mengukur pemahaman pelajar terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks teknologi. Ini mungkin melibatkan projek kreatif, penulisan esei ataupun bentuk pentaksiran alternatif yang menitik beratkan pada hubungan antara Islam dan teknologi. Yang kelima, inklusiviti atau suatu dasar yang tidak mengecualikan sesiapa dari merasai atau dari mendapat manfaat pembangunan negara ini. Perkara ini adalah cabaran utama yang perlu diberi perhatian. Pendidikan Islam dalam era IR 4.0 harus mencakupi dan merangkumi semua golongan, termasuk individu yang kurang upaya dan pelajar luar bandar yang mungkin tidak mempunyai akses kepada teknologi. Baiklah, saya ingin memberikan sebuah contoh. Misalnya, sekolah-sekolah di pedalaman, kerajaan perlu memberikan perhatian yang lebih kepada mereka kerana terdapat ramai murid yang kurang berkemampuan serta kurang kesedaran terhadap perkara-perkara ini. Mereka juga ramai yang tidak berkemampuan untuk memiliki walaupun sebuah peranti, antaranya seperti telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Oleh itu, guru-guru dan kerajaan perlulah berganding bahu dalam penyediaan bahan-bahan pendidikan alternatif seperti buku teks dan pengajaran bersepadu adalah penting untuk memastikan inklusiviti atau suatu dasar yang tidak mengecualikan sesiapa dari merasai atau dari mendapat manfaat pembangunan negara ini dalam pendidikan Islam. Usaha ini dapat menarik minat murid lebih lagi untuk mendalami dan mempelajari ilmu tauhid, fiqh, akhlak dan sirah yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam di sekolah. Poin saya yang terakhir, kerjasama dan kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri teknologi perlu ditingkatkan. Ini boleh dicapai melalui penyusunan program kerjasama antara sekolah dan syarikat teknologi. Misalnya, institusi pendidikan Islam dan syarikat-syarikat teknologi yang berkemahiran tinggi ini boleh bekerjasama dalam mencipta dan membangunkan satu aplikasi atau perisian yang boleh diakses oleh semua masyarakat Muslim yang dapat memenuhi keperluan masyarakat atau institusi Islam. Antaranya yang pernah berlaku seperti aplikasi e-gaji, Islamic Pro serta aplikasi yang boleh mengingatkan kita kepada waktu-waktu solat fardu yang ada 5 itu, iaitu subuh, zuhur, maghrib,
subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Program seperti ini membolehkan pelajar mendapatkan pengalaman praktikal dalam bidang teknologi sambil mengekalkan nilai-nilai Islam sebagai panduan dan etika dalam perkembangan teknologi. Baiklah, tidak dinafikan juga dalam era industri revolusi 4.0 ini terdapat kebaikannya dalam kurikulum dan pentafsiran, terutamanya di dalam pendidikan Islam. Yang pertama, IR 4.0 membolehkan akses kepada maklumat dan sumber ilmu yang tidak terhad. Dengan teknologi digital dan internet ini, pelajar dapat mengakses pelbagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan Islam dari seluruh dunia. Ini dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka dan membolehkan mereka mendalami agama dengan lebih mendalam. Yang kedua, IR 4.0 membolehkan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Guru boleh menggunakan pelbagai alat dan sumber digital untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Sebagai contoh, guru-guru boleh membuat kuis pendidikan Islam yang lebih menarik dan interaktif di dalam menggunakan tablet ataupun telefon pintar. Ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran agama Islam ini dan memudahkan pemahaman konsep-konsep agama yang kompleks. Yang ketiga, IR 4.0 memungkinkan pembangunan kemahiran dalam kalangan pelajar pendidikan Islam. Mereka dapat mempelajari kemahiran seperti pemprosesan data, pengaturcaraan dan penggunaan perisian yang berkaitan dengan teknologi. Teknologi ini bukan sahaja berguna untuk bidang lain, malah berguna juga untuk pendidikan Islam dalam mengemaskini dan menyampaikan lagi dakwah Islam melalui cara-cara seperti ini. Ini adalah kemahiran yang sangat penting dalam dunia moden kerana kita tidak mahu orang Islam terkebelakang dan lambat belajar perkara ini kerana ia dapat membantu pelajar bersaing dalam pasaran pekerjaan. Yang keempat, IR 4.0 juga membolehkan pendidikan Islam untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam konteks teknologi. Pelajar dapat belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegunaan teknologi dan dalam menghadapi isu-isu etika yang berkaitan dengan teknologi. Yang terakhir, memudahkan proses pentafsiran dalam pendidikan Islam. Penggunaan teknologi dalam pentafsiran boleh menjimatkan masa dan sumber dan juga boleh menilai dan membolehkan guru-guru membuat penilaian yang lebih objektif. Ini dapat meningkatkan lagi kualiti penilaian dan mengukur pemahaman pelajar dengan lebih teliti dalam bidang Islam ini. Baiklah, saudara-saudari generasi kelas pertama, akhir kalam daripada saya. Cabaran IR 4.0 ini dalam kurikulum dan pentafsiran pendidikan Islam adalah suatu kenyataan yang tidak boleh dielakkan. Namun dengan usaha yang berterusan dan komitmen untuk memperkasa dan memperkemaskan lagi pendidikan Islam, kita boleh menghadapinya dengan yakin. Ini adalah masa untuk kita merangkul teknologi, meluaskan wawasan dan memastikan nilai-nilai Islam kekal relevan dalam dunia moden. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha kita dalam memastikan pendidikan Islam ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada umat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi
faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu diwajibkan atas orang Islam lelaki dan perempuan. Ini disebabkan ilmu adalah kunci kepada segala-galanya, termasuklah beribadah serta untuk mencapai kejayaan duniawi dan ukhrawi. Sampai situ saja syarahan kita pada hari ini. Jika saya mula buka syarahan saya dengan serangkap pantun, jadi saya juga ingin menutup dengan sebuah pantun. Indah mawar kembang bersemi, izinkan saya mengundur diri. Dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.